surah 39, 9 dari bawah. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شؤون الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bismillahirrahmanirrahim. An-nur jundul qalb. Situ. Kama anna zulmata jundun nafs. Apabila nur itu ialah tentera qalbi, seperti bahawa zulma itu tentera bagi nafsu. Dan adalah nur itu nurul ma'rifah, cahaya ma'rifah, cahaya pengenalan seseorang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila ma'rifat diserupakan dengan nur, mana terang. Dia tidak ada makrifat, bermakna dia dulu lawan dia terang, zulmah, gelap. Bila kegelapan itu menyebabkan masalah. Gelap ada satu masalah besar. Kena buat kerja pun apa pun dalam gelap tak boleh, dia kena terang. Begitulah kerja dengan Allah Ta'ala lebih besar. Maka dia perlu pada hati yang terang. Kalau hati yang gelap, maka dia tak akan nampak. Dan adalah nur itu ialah nurul ma'rifah dan haqa'iq yang beroleh faedah daripada segala ma'anil asma'. Dan haqa'iq man hakikat yang beroleh faedah daripada segala ma'anil asma', mana segala makna-makna nama-nama Allah Ta'ala. Semua nama-nama Tuhan asma' itu mempunyai makna yang tinggi, dan juga makna sifat. Semua tu dipanggil jundul qalbi, tentera hati. Itu khabar itu. Jadi nur itu ialah nur ma'rifat dan nur haqa'iq, segala hakikat, yang mana beroleh faedah daripada segala ma'ani. Yang mana dia ni faedah dia daripada segala makna-makna asma'. Bila dipaham, dan makna sifat, dia akan memancarkan nur. Dia ni merupakan apa? Tentera kalbi. Mana kalbi dia nak berperang, setiap saat dia berperang dengan apa? Nafsu, syaitan dan seumpamanya. Ya, maka dia perlu kekuatan. Ambil nur itu cahaya dia. Kalau sekiranya nur tak ada, dia gelap, macam mana kita nak berperang? Ya, itu maksudnya. Yakni akal yang muqabalah, akal yang menghadap dengan dia nafsu dan hawa dan syaitan, seperti zulmah ialah kejadian hawa. Seperti kejadian hawa nafsu. Ini akal yang muqabalah dengan dia nafsu, akal yang bertentangan dengan dia nafsu, hawa, syaitan. Bandingannya seperti bau zulmah, iaitu kejadian hawa
dan segala adat yang jahat, ada nafsu yang tak elok, dan segala perangai yang rendah. Ya, dia panggil tentera nafsu seperti ayam. Dia terpanggil zulmatul jahli, kegelapan kejahilan, yang disertakan pula dengan waswas syaitan. Ya, yang mengkuatkan dengan dia asarnya, pesan dia, dan berperang antara keduanya, sekali menang sekali kalah. Pada sekali menang sekali kalah. Berarti bila nafsu menang je, kita tengok kekuatan kita ibadat lemah, malas, letih. Bila kita lawan balik, tuan beri bantuan, dia kuat, dia semangat, dia ringan, sedap rasa. Atau dia menang tu. Sekali menang sekali kalah. Sebelum sementara kita nak tombang betul-betul ni, atau perlu kepada kekuatan, bantuan yang kuat daripada Allah Ta'ala. Ya. Bila dapat bantuan Tuhan, kena sentiasa merapatkan diri dengan dia. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah, bantuan Tuhan, ia memihak kepada orang melakukan amal yang soleh. Teman-teman, dan adalah demikian itu kerana bahawasanya nur itu hasil dengan dia kashfin. Bila ada nur, cahaya, maka berlaku dah apa? Kashfin, pembukaan. Kita buka je lampu, terbuka tak? Buka lah pemandangan kita, nampak, oh ya, di sini mihrab, di sini bangku, di sini sab, di semua nampak. Dia kata buka api gelap, kita pun tak tahu. Kita pernah kena sekali dulu satu tempat singgah sembahyang isyak kan. Tempat tu masjid tak ada api gelap. Kita pun ambil sembahyang. Lepas sembahyang, terbalik rupanya. Bila kita menghadap ke sana, kiblat sini. Tu dalam masjid tu kan. Hasil tak ada api. Lepas sembahyang salam nak bangun, ni mana ni? Mihrab sana. Pusing sembahyang balik. Ya, yang ada balik lah. Tak salah sembahyang, tak ada kiblat. Punca apa tu? Tak ada nur. Ya, api tak ada dalam masjid tu. Belekot ke apa tak tahu lah kan. Sehingga sembahyang kat beranda dia. Habis sembahyang tak kena kiblat, terbalik. Yang memang dia tak ada nur, terbalik kan. Perjalanan hidup kita ada nur, iman, nur, marifat, memang terbalik kan. Terbalik tu apa? Tu terkekal dengan maksiat mukat, terbalik kan. Dan ada demikian itu kerana bahawa nur itu hasil dengan dia kashfin. Bila ada nur, terbuka, ya, tu. Dan ilmun, ada ilmu, ada pengetahuan, pembukaan, pengetahuan, ilmu ini ilmu laduni, dan tahqiq, tu. Dan jahil itu hasil dengan dia ialah batil dan binasa. Kejahilan itu akan hasil apa? Batil, dan binasa akan rosak. Tu. Dan apabila adalah yang awal itu ala oleh hawa, ya, kalah dia dengan hawa nafsu, maka hilanglah yang hak. Atau keduanya, maknanya oleh yang awal, maka diperolehi hak. Kalau nafsu ditombangkan, cahaya hak dia dapat. Tapi kalau nafsu tak tombang, nafsu tombang dia habis. Dia dapat cahaya nur hak, dia akan dapat zulmah, zulmatul batalah, kegelapan, kesesatan dia akan dapat. Tu. Sebab tu kita kena pantau setiap saat. Dia kena pantau. Adakah nur diterang atau gelap, cantik atau tidak, ya. Kemudian faiza aradallah an yansura abdahu amadahu bihi
bijunudil anwari wa qata'anhu madadaz zulam wal aghyari. Maka apabila dikehendaki Allah Ta'ala menerang akan hambanya, menolong macam tu. Apabila Allah Ta'ala menghendaki ayyan surah, nasara yansuru nasran, menolong, bahawa Ta'ala nak bantu hamba akan hambanya, nas saya ditolong. Nah, saya ditolong akan dia dengan segala tentera nur. Nur iman, nur Islam, nur ma'rifah, nur ibadah, macam-macam ada tu. Dan dikuatkan dengan dia, ya, dan diputuskan, baca tu, putus. Wa qata'ah, dia mutuskan daripadanya tolong zulmat. Maknanya unsur zulmah dalam diri dia hilang, ya, sebab Allah datangkan bantuan nur. Dan aghyar, yang mana kegelapan aghyar semua hilang. Ja'al haq wa zahaqal batil, datang kebenaran, hilang kebatilan. Yani apabila dikehendaki Allah Ta'ala menolong akan hambanya atas segala seterunya, iaitu nafsunya dan hawanya, maka dikurniai hatinya dengan segala tentera anwar. Mana nur dalam yang disupakan dengan tentera, iaitu taufik, hidayah, itu semua nur, ya. Datang taufik. Taufik mana? Khalqu quwwata ta'abil abdi, kekuatan hamba itu melakukan taat. Ada hidayat tapi taufik tak ada, tak boleh buat amal. Dia tahu tapi tak boleh buat. Buat hidayat, taufik tak ada. Tu. Maka manakala tu apa tu? Mendinding. Maka manakala mendatang akan dia zulmah, maka berdirilah baginya nur. Bila zulmah datang dia, bisikan tak elok kan, waham dan sebagainya, maka keimanan yang kuat dia menolak, maka hilanglah zulmah. Tapi kalau keimanan tak ada, macam orang kafir, habis hanyut terus. Atau tak kuat beragama Islam, dia ada tapi tak kuat, pun tombang dia kena kuat. Terus minta apa? Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fil basar nuran wa fil lisan nuran, semua. Kalau jadi kena hatiku nur, lidahku nur, ya, telinga pendengaran semua nur. Inilah mana dia melihat dengan nur iman, dia bercakap dengan nur iman, dia berjalan dengan nur iman, sentiasa dengan nur iman terus. Kalau tak ada itu, mana zulmah, gelap. Dia cakap dengan gelap nafsu, dia mendengar dengan kegelapan nafsu, dia melihat dengan nafsu kontrol habis. Dia lawan nur ialah zulmah. Nur iman dipanggil nur, lawan iman nifak. Islam dipanggil nur, lawan Islam kufur, ya. Ma'rifah itu nur, lawan dia jahalah, kejahilan. Zikir itu nur, lawan dia ghaflah, lalai. Ya, itu semua dipanggil zulumat dan nur, dia berlawan tu. Maka hasil baginya ilmu dan tahqiq bila nur itu tegang, dan ilham dan kasfin, pembukaan. Maka terbukalah hatinya kepada barang yang diketahuinya daripada kebajikan dan kejahatan. Akhir terang mana baik mana buruk, hingga berhadaplah ia atas hak Ta'ala, dan berpalinglah ia daripada barang yang lain daripada Ta'ala, dan diputuskanlah Ta'ala daripadanya segala tolong zulmah. Mana kegelapan tu habis, hancur.
dan aghyar, iaitulah segala adat nafsu dan segala syahwat, maka tiadalah tinggal lagi bagi hawa itu jalan. Akhirnya nafsu tak boleh nak kontrol, dia kontrol nafsu. Kita biar kita kontrol, kita kudakan nafsu, jangan nafsu kudakan lagi. Tak perlu pada zikir yang banyak. Zikir banyak, nur dia terang. Nur terang, senang berjalan ni. Habis. Hingga berhadaplah ia atas hak Ta'ala, dan berpalinglah ia daripada barang yang lainnya lain daripada Ta'ala, ya. Dan diputuskanlah telah daripadanya segala tolong zulmah, mana kegelapan tu habis tuan kerat, dan aghyar mana yang lain daripada Ta'ala, iaitulah segala adat manusia, segala adat nafsu dan segala syahwatnya syahwat nafsu, maka tiadalah tinggal lagi bagi hawa itu jalan, dan tiada bagi syahwat itu dan segala perangai yang jahat itu maqam, dan tiada hal, ya. Maka apabila cenderung hati kepada amal yang dipuji dan nafsunya kepada amal yang dicela, maka berperanglah keduanya, ya. Maka segeralah nur yang daripada rahmat kepada menolong hati tadi, dan zulmah daripada waswas syaitan pada menolong nafsu, dan berdirilah mana saf, mana bergerak dan berperanglah antara keduanya nafsu dan akal ni. Maka apabila terdahulu pada azal, ini kembali pada hakikat, pada azal bahagianya, maka bawa olehlah petunjuk hatinya dengan nur, dan mengerjakanlah ia pada yang dicenderungkan dengan dia oleh, ya. Atau telah terdahulu azal celakanya wal'ayazabillah, ya, maka lalailah hatinya dan membinasakan zulma itu akan dia, maka tenggelamlah dengan kegelapan, dan terdayalah ia dengan lazat, ya, terpedaya lazat dunia, dan mengejar ia dengan cenderung nafsunya. Akhirnya dia mengikut selera nafsu dia. Dan kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, adalah bagi manusia itu mujahadah hawa nafsu, adalah bagi manusia dalam mujahadah, berlawan berperang dengan nafsu itu dengan beberapa ahwal, beberapa kelakuan. Pertama, bahawa mengilhamkan hawa akan dia, maka tiada boleh disalahi. Itu segala hal kebanyakan manusia. Mana nafsu mewaswaskan dia. Pertama, bahawa mengalahkan nafsu, kan ilham silap. Tersedar bunyi. Ilham ni benda baik. Mana pertama mengalahkan hawa nafsu akan dia, maka tiada boleh disalahi, ya. Jadi nafsu tekan, suruh buat maksiat, suruh lihat benda maksiat, suruh dengar benda maksiat, suruh bercakap benda maksiat, dia lawan-lawan tadi, boom, berubah. Akhirnya mulut dia bercakap benda maksiat, ya. Telinga dia pun dengar benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dan seterusnya lah. 7 anggota tu akan rosak. Yang kedua, bahawa adalah berperang. Tadi langsung di jam terus tu, tak ada perang, di kalah terus. Kebanyakan orang-orang kafir macam itulah kedudukan, tenggelam. Yang kedua, berperang, sekali menang sekali alah. Ini perangkat nafsu biasa kita kena ni. Dia bila dapat cas sikit seronok, wah sedap, leka kalinya malam dia jatuh balik, bangun balik, jatuh bangun, ya. Maka inilah hal daripada segala orang yang mujahadah, orang yang sedang berlawan, begitulah, sekali menang sekali kalah. Yang tadi kalah tu sebab apa? Sebab dia tak berlawan, jadikan nafsu tu kawan dia, dia tombang, ya, dia dikudakan sepanjang masa. Dan ketiga, bahawa Allah hawa, maka jadilah ia memerintahkan atasnya, dan tiadalah boleh mengerasi ia akan dia pada barang halnya. Dan inilah raja yang amat besar, raja paling besar dalam dunia apa?
orang yang boleh menumpaskan nafsu dia, tombang, ya. Yang khas mana yang pilihan, dan dia merupakan orang yang merdeka, bukan hamba, ya. Lawan merdeka ialah abdi, hamba. Jadi dia bukan hamba kepada nafsu, dia hamba kepada Allah. Bahawa orang bila jadi hamba betul dengan Tuhan, dia akan merdeka yang sempurna daripada nafsu dia. Selamatlah dia. Kalau tidak, sebaliknya lah. Dia memerdekakan dia daripada ikatan hukum syarak. Habis. Akhirnya dia jadi hamba kepada nafsu dan syaitan, wala'ayazullah. Maka ketahui alimu bahawasanya dairatul malakah al-insaniyah, iaitu daerah kita ni, malakah insan ni, berhimpun bagi segala bahagi lawanan daripada nur dan zulmah. Idrak kita yang kita dapat ni, apa dia? Mata, mulut, telinga, kaki, tangan, semua benda ni dia cantum dua. Ada dua unsur. Unsur baik, nur, unsur zulmah, ya, daripada syaitan nafsu. Ada, sentiasa ada. Yang baik tu tak jahat, tu malaikat, ya. Para Nabi Rasul tu lagi tinggi lah. Ya Allah. Mana berhimpun antara lawan nur dengan zulmah, cahaya dengan kegelapan, dan kufur dengan iman, taat dengan maksiat, dan lainnya lah. Dia berlawan, ada regu ni. Dia santa berperang, tak kunjung henti. Henti dia apa? Qalu inna lillah, baru henti. Bagi kita jihad nafsu besar. Perang dunia besar macam mana pun, akhirnya dia ada gencatan senjata tak? Ada kan? Dia ada berhenti. Adapun nafsu dia perang, kita tak berhenti. Berhenti dia bila? Qalu inna lillah. Kita mati pun dia berhenti. Lagi tak mati dia follow kita kan. Syaitan begitu juga. Dan semuanya telah dijadikan bagi tiap-tiap lawan yang melawan akan dia, ya. Maka lawan akal itu nafsu, dan daripada tentera akal itu malaikat, dan daripada tentera nafsu itu syaitan. Dan tiap-tiap satu daripadanya seteru, dan yang jahat, yang satu seru bagi yang satu, dengan berseteru tabiat memang dia berlawan. Maka kena demikian itu, berperang antara kedua, ya, Allah menang. Sekali kalah, sekali menang, sekali menang, sekali kalah, sekali kalah, sekali menang, itulah. Dan adalah medan berperang itu mana? Qalbi, hati. Hati kita kadang-kadang dia jadi baik, kadang-kadang dia keras, kadang-kadang dia bagus, kadang-kadang degil, kadang-kadang dia rasa manis, kadang-kadang dia rasa tawar, ibadat tak ada rasa apa. Itu yang kita lawan. Bila nafsu menangnya, perangai tak elok macam timbul, ibadat pun tak rasa sedap, malas. Tapi bila nafsu kalah, kita menang pula, terbuka lazat, ringan, sedap, buat ibadat, manis rasa. Itulah terpantau, menjaga jangan sampai dia terkalah. Maka tentera dia apa? Zikrullah kena banyak, ilmu kena ada, sentiasa minta pertolongan Tuhan, tu paling besar ni. Dapat pertolongan Tuhan, selamatlah, ya. Dan alamat beroleh Allah, bertindih-tindih gelap. Ya, akhir mata dia tengok maksiat, apa mata, mulut pula cakap dia maksiat, kaki pula berjalan tempat maksiat, bertindih-tindih, gelap. Dengan rupa aghyar, ya, dengan rupa makhluk. Itu yang antara apa? Dua perkara yang besar, sentiasa berperang. So jihadul nafs, jihadul azimah. Jihad nafsu, jihad yang besar. Lepas tu logik akal pun, kalau nafsu tak boleh tombang, mana mungkin insan tu boleh duduk kedudukan dia betul dengan Tuhan, ya. Kena tombangkan dia. Dan tombangkan nafsu dua perkara besar. Buat yang disuruh sungguh-sungguh, banyakkan amal. Kemudian nafsu punya nak kita blok, dia akan lemah. Sebab nafsu ni macam binatang kuda yang liar. Maka jangan kita apa, kita tarik je dia. Makanan tak kurangkan, atas belakang tak ada muatan, lama-lama dia lelau gitu kan. Bila belakang dia banyak muatan, dia slow. Muatan apa yang nak? Ibadat. Banyak Quran, banyak zikir, banyak apa, lama dia slow.
Ini mudah kita pimpin pun ikat. Kalau tidak, dia ganas, dia habis kita tegik, dia lelau kita balik lagi. Kemudian umpan dia makan sekadar, jangan bagi lebih-lebih. Apa yang patut dah cukup. Jangan bagi lebih, dia naik angin. Lama-lama kita dia lelau balik. Itu dia antara dia. Habis. Aku itu sifat nur. Kemudian an-nuru lahu kashf wal basirah wal hukmu wal ghab wal qalbi al-ikbal, lahu ikbal wal idbar. Akan datang dia ceritakan nur, dia ada kasyaf, pembukaan, dan ada basirah. Pada baginya hukum, dan kalbi itu ada menghadap dan ada membelakangkan. Jadi kita kena pantau supaya dia sentiasa menghadap. Kalau dia terpusing, cepat alihkan balik, menghadap ke hadrat Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma Subhanakallahumma